Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepada Anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana setia dan sudi klik video ni untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Bagi siapa yang baru dan belum subscribe, please subscribe, turn on your notification untuk mengetahui dan juga ingin mengembangkan lagi konten ini. Minggu ni kes yang saya ingin bawakan kepada korang semua bukanlah kes jenayah, tapi saya ingin ceritakan kepada korang semua mengenai penjara paling mewah dan paling gembira di dunia, iaitu penjara Halden. So jom into the deep case. Menurut laporan kegembiraan di dunia, Norway merupakan negara kedua yang paling gembira dan sejahtera di dunia selepas Finland. Dan of course laporan tu mengenai rakyatnya gembira, dan bukan saja rakyat guys, tetapi banduan-banduannya pun turut gembira. Sebab itulah yang mempengaruhi laporan kegembiraan dunia, yang menyebabkan dia mendapat tempat kedua. Lebih-lebih lagi, siapa yang dipenjarakan di penjara Halden? Terdapat 250 orang banduan yang duduk di dalamnya yang telah melakukan jenayah seperti membunuh, merogol dan mencuri. Dan 33% banduan di dalam tu terdiri daripada banduan yang terlibat dalam pengedaran dadah dan juga penyeludupan dadah. Korang nak tahu tak, penjara ni telah diiktirafkan sebagai penjara yang paling happy dan juga paling berperi kemanusiaan di dalam dunia. Dianya terletak di tengah-tengah hutan kerana arkiteknya ni dia ingin menanamkan sifat tenang dan juga damai, dan arkiteknya juga ingin memelihara bumi hijau di dalam penjara tu. Kalau dipikir secara logik kan guys, penjara ni mudah sangat kalau banduan ingin melarikan diri, ingin membuat onar dan sebagainya. Tapi korang nak tahu, tiada seorang pun banduan yang melakukan perkara tersebut. Mungkin dalamnya terlalu best, mungkinlah. Apa yang best tu adalah antara fasilitinya. Okay, so di dalam tu kalau korang nak tahu, ada gym, ada bilik latihan, perpustakaan, bilik komputer dan banyak lagi bermacam-macam. Okey, macam dalam sekolah dah. Malah di dalam tu ada bilik ibadat yang membolehkan banduannya solat berjemaah. Juga guys, kebanyakan kawasan di dalam penjara ni tidak mempunyai CCTV yang membolehkan banduannya bergerak bebas. Hal ini menjadi satu tanggapan negatif lah oleh sesetengah orang yang mengatakan hukuman di dalam penjara ni bukanlah sesuatu yang betul sebab terlalu mewah dan terlalu selesa. Namun kan guys, bagi wardennya sendiri iaitu Ari Hoydal, dia berpendapat dan juga berkata menghukum ataupun membalas dendam terhadap pesalah tidak akan membawa kepada apa-apa hasil yang baik. Kuncinya adalah pemulihan. So ya, kalau dipikir secara logik pun betul lah apa dia cakap tu. Saya akan bawakan kepada anda apa yang best dalam penjara tu, okey? Yang pertama adalah aktiviti harian di dalam tu. Korang nak tahu tak, aktiviti banduan di dalam tu sangat-sangat teratur macam dekat camp motivasi ataupun dalam asrama tau. Sebab dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam aktiviti mereka full, okey? Macam dari jam sekian sampai sekian aktiviti ni, and then tukar kepada aktiviti lain. So objektifnya ingin membuat banduan-banduan ni sibuk dengan aktiviti tau, sampai tiada masa untuk berfikir ataupun depression ataupun berfikir untuk melarikan diri. So memang logik jugalah. Juga banduan di sana bebas untuk melakukan sukan tau, macam berjogging, main bola keranjang, main bola. Dan paling best, pengawal dan juga banduan ni boleh ngam tau, iaitu buat tim sendiri untuk main game dan juga bersosial di dalam tu ataupun minum petang. So hal ni sebenarnya mewujudkan kestabilan sosial dan juga tiadanya jurang di antara pengawal dan banduan, tapi dalam masa sama still dalam keadaan terkawal. Kedua adalah studio rakaman. Korang nak tahu tak, dalam penjara ni ada studio rakaman. Even aku sendiri pun tak pernah datang studio rakaman, okey. Tapi di dalam penjara tu ada. Bagi siapa yang banduan yang meminati muzik ataupun meminati seni rakaman suara, menyanyi, melala, choir dan sebagainya, so dorang ada tempat yang khas
Sana juga ada peralatan muzik di mana banduan boleh mengambil kelas muzik dengan adanya tenaga pengajar yang datangnya daripada luar. Banduan di sana tidak dipanggil sebagai banduan tahu, tapi dipanggil sebagai anak murid. Sekali lagi mewujudkan kestabilan sosial di antara mereka. Dan studio itu dinamakan Criminal Studio. Yang paling bestnya disebabkan penglibatan aktif daripada banduan dan juga pengawal, sehingga terdapat 3 orang yang melepasi pertandingan alam American Idol versi Norway tau. Dan 3 orang tu terdiri daripada pengawal keselamatan Halden. Hebat tak hebat? Seterusnya adalah halaman yang tenang. Macam saya cakap tadi, tempatnya dibina di tengah hutan dan pokok-pokoknya adalah asli daripada hutan. Yang di dalam penjara tu pun terdapat satu taman yang penuh dengan pokok-pokok hutan tau, yang membolehkan banduan tu berasa tenang dan actually meminimalkan space di dalam penjara tu. Dan pokok-pokok ni ditanam seluas 75 ekar dengan gabungan dinding penjara setinggi 20 kaki. Kata arkiteknya, dia ingin banduan di sana merasakan semua jenis musim. Next adalah terapi warna. Dinding luar penjara ni berwarna coklat tau, tapi di dalamnya dapat berbagai jenis warna yang mengisi di setiap ruang yang mempunyai maksud-maksud tertentu dan ingin merangsang mood para banduan tu. Terdapat 18 jenis warna yang terdapat di dalam penjara. Warna hijau diletakkan di dalam sel supaya diorang merasa lebih aman dan tenteram. Warna jingga memberikan rasa tenaga yang diorang tempatkan di bahagian perpustakaan. Rumah tetamu pula mempunyai 2 bilik yang berwarna merah. So korang bayangkan, untuk tetamu ahli family datang pun ada rumah tertentu dan juga bilik disediakan. Memang mewah guys, macam hotel lah. Seterusnya adalah pengawal keselamatan wanita. Pengawal keselamatan di Norway sebenarnya diwajibkan menjalani latihan selama 2 tahun guys di akademi, dan status mereka sebenarnya lebih tinggi daripada rakan-rakan sejawat yang berada di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Sebab apa? Sebab mereka ni telah dilatih untuk memberikan psikologi, efek dan juga motivasi kepada banduan-banduan. Objektif utama mereka adalah untuk pemulihan dan bukan kepada keganasan. Tapi dalam masa sama memang diorang belajarlah mempertahankan diri. So separuh daripada pengawal keselamatan di dalam penjara ni adalah wanita, disebabkan gubernur penjara ni percaya wanita ni mendatangkan mood yang positif dan juga mengelakkan daripada sesuatu yang buruk terjadi di dalam penjara itulah. Lebih-lebih lagi tingkah laku. Biasalah lelaki kan, kalau nampak perempuan mesti diorang terus macam bajet baik, so tak nak bergaduh. Dan kalau bergaduh pun perempuan lagi senanglah melerai kan. Next adalah penjagaan kesihatan. Korang nak tahu di dalam ni terdapat klinik mini yang ada doktor, nurse dan juga klinik gigi guys. Seterusnya adalah penjara berseni. Bagi mengurangkan tekanan psikologi di dalam penjara ni telah melaburkan sekurang-kurangnya 3.4 juta guys untuk membeli lukisan-lukisan, fotografi dan memasang pencahayaan. Dan tujuan mereka membuat lukisan dan juga kesenian sebab dorang tak nak banduan tu terasa terkongkong. So dorang membuat mural yang bersifatkan keriangan dan juga jalan cerita. Selain tu terdapat kelas seni juga di dalam penjara tu, iaitu seni lukis, bengkel kayu dan berbagai-bagai lagi guys. Yang ni pula tujuan dorang ingin banduan tu merasa lebih dihargai. Itu. So di dalam penjara ni, hukuman penjara maksimum adalah 21 tahun. Ini termasuklah hukuman membunuh. Depends dengan disabit kesalahan apalah. So disebabkan banduan-banduan ni akan menjalani kehidupan seperti biasa di luar sana pada satu hari nanti bila diorang dibebaskan. Susun atur di dalam penjara tu sangat-sangatlah teliti dan sangat-sangat selesa, seperti berada di rumah, dan sangat mewah guys dan sangat lengkap juga. Sebab diorang tak nak banduan tu berasa kekok bila diorang dibebaskan nanti.
Di setiap bilik-bilik banduan ni ada bilik mandi guys, yang memang dipasang dengan seramik, peti ais mini dan juga TV berskrin rata. Menurut pegawai penjara, TV yang rata ataupun nipis ni lebih selamat dan juga mengurangkan risiko daripada banduan-banduan ni menyimpan ataupun menyembunyikan senjata ataupun dadah di dalam TV tersebut. Seterusnya adalah rumah kedua banduan. Bagi setiap 10 hingga 12 bilik ataupun sel mempunyai satu dapur yang disediakan khas untuk banduan-banduan yang penat selepas seharian melakukan kerja. Dan untuk pengetahuan korang semua, tiada satu tingkap pun dalam penjara ni yang dipasang jeriji. So memang bebas open air. So ya, itu adalah antara ciri-ciri dan juga cerita-cerita mengenai penjara yang paling gembira dan berperi kemanusiaan di dalam dunia, iaitu penjara Halden. So apa pula pendapat korang di luar sana mengenai cerita ni ataupun penjara ni, best atau tak, ataupun korang teringin nak masuk? Jangan macam-macam. Ataupun korang ada cerita yang lagi best ingin saya ulaskan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Okay, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Mantap memang.